tentang komen netizen. Macam mana Ustaz handle? Ada orang kata Tarbiyah Sentak ni kerja cover-cover lagu je. Buatlah lagu sendiri. Betul. Nampak sangat dia tak follow Tarbiyah Sentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dengan saya Adi Muhai dalam podcast Borak Tarbiyah. Untuk makluman kalian semua, podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Easy Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentak, sebuah pertubuhan yang komited dalam membantu sahabat asnaf di seluruh dunia. Yang mana mereka membantu OKU, warga emas, anak yatim dan juga mangsa bencana. Setiap sumbangan kalian semua, kita dapat membantu menjayakan misi mereka. Dan nak sumbang RM5 ke RM10 ke RM20 ke, terpulang janji seikhlas hati. Dan insyaAllah, jom membantu bersama Yayasan Easy Prihatin. InsyaAllah hari ni kita bawakan khas. Buat orang kata apa? Sekali lagi bersama dengan yang tak asing lagi dalam medan dakwah, Ustaz Adnan Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita bertemu lagi ya. Dan topik kali ni guys, kita akan bawakan yang mana ramai yang tanya tentang topik ni. Dan saya sendiri nak tanya dari kat Ustaz, dan Ustaz ni boleh cakap dekat semua orang untuk clearkan. Baik, kita fokus pada soalan pertama Ustaz. Tajuk kita apa? Tajuk betul Ustaz. Kita tak sabar kan. Tajuk kita cover dakwah inspirasi siapa. Sebab kita tengok sekali kan Tarbiyah Sentak memang giat buat cover-cover dakwah, cover lagu dakwah alternatif lah, supaya diorang ada satu jalan hiburan kan, untuk yang bermanfaat. Jadi soalan saya yang pertama Ustaz, konsep cover versi dakwah ni yang TS buat, macam mana idea tu terhasil? Cuba Ustaz kongsikan. Sebenarnya saya minat ubah-ubah lirik ni daripada sekolah menengah lagi. Lama Sebab kadang-kadang ada satu lagu tu sedap, tapi lagu tu lirik dia tak elok. Betul. So saya nak dengar pun rasa bersalah, sebab dosa kan dengar lagu-lagu yang tak elok ni. Tapi lagu tu sedap, muzik dia sedap, melodi dia sedap. So ketika tu antara cara saya buat untuk supaya saya boleh dengar lagu tu ialah saya ubah lirik lagu tu menjadi versi yang mendekatkan diri kita dengan Allah lah. So itu saya punya, orang kata apa, permulaan lah. Start daripada sekolah lagi saya suka buat benda-benda macam itu. Kadang tim nasyid sekolah saya jamming kan. Kita orang jamming lagu yang saya dah ubah lirik tu lah. Tu zaman tu lah. Tapi bila saya dah buat Tarbiyah Sentak pada tahun 2015 Tarbiyah Sentak Records ditubuhkan. Dan saya memang dah lama nak mengofficialkan cover lagu-lagu cover dakwah ni. Cuma saya tak jumpa penyanyi yang sesuai. And sampailah ada tahun 2015, tak silap saya, ke 2016. First lagu cover dakwah yang saya terbitkan, lagu Luahan Aku. One Direction, Night Changes versi dakwah kan, dinyanyikan oleh Faith. Ni nyanyi kan. 2000 apa ni? 2015. Puasa temper. Ketika itulah bermula segalanya. Faham. Lagu Luahanku tu memang terkesan kat hati Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ikutkan, ada sejarah tak lagu Luahanku tu? Kongsi Ustaz. Macam biasalah, saya terdengar lagu Night Changes tu dekat mana tak, mall ke apa kan. Sedap pula lagu ni. Dan benda tu terngiang kat kepala tau. Tapi lirik dia tak apa-apa baik kan. So saya pun ubah lirik. Dan ketika tu lagu tu memang tengah viral pun. So ketika tu time saya bagi ceramah, saya akan nyanyi lagu tu versi Islamic Art. Lirik yang saya buat tu lah. Dan saya bagi tahu dekat semua orang yang dengar talk saya tu, saya kata insyaAllah satu hari nanti saya akan release versi official lagu Luahanku tu. Dan sebenarnya saya dah pernah try record dengan Rabitah lagu tu. Tapi tak mencapai saya punya expectation ketika tu lah. Sebab time tu tak ada mic lagi. Time tu Tarbiyah Sentak Records belum ditubuhkan secara official. Kita record tanpa mic, underground. So kadang-kadang macam tak sedap.
Dan saya kuburkan harapan saya lah time tu. Sampailah bila saya dah tubuhkan Tarbiah Sentak Records, dah beli mic, dah ada studio yang proper. Dan ketika itulah saya buat bersama The Faith lah. Itulah first cover lagu luahanku yang tukar lirik lah. Yeah. Oh, lagu tu kalau you guys tahu kan, Allah Tuhanku tu, aduh Nyanyi sikit. Allah jangan. Korek. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa. Ui, memang dekat sini Stul Ustaz. Aduh. Okay, sebut tentang alternatif. Kan tadi Ustaz kata lirik yang tak baik, so kita tukar kan. Itu antara tujuan utama Ustaz Anin buat cover tukar lirik tu. Dan saya sebenarnya, bukan saya seorang, ramai yang suka mendengarkan cover-cover dakwah daripada Tarbiah Sentak sendiri. Sampai sekarang berapa cover Ustaz? Puluh dah kan? Berpuluh dah. Banyak sangat. Dan Alhamdulillah ramai yang support. Alhamdulillah. Sekolah menengah IPT sampai sekarang ni Ustaz, saya punya yang apa, orang mendengarkan, kalau katalah Anik Muhai kan, daripada kecil tu, umur 8 tahun dah kenal lagu-lagu daripada Tarbiah Sentak. Alhamdulillah. InsyaAllah itulah antara pahala jariah yang Tarbiah Sentak buat. Terima kasih banyak Ustaz ni. Alhamdulillah. Hebat Ustaz. Okay, soalan seterusnya. So kalau ikutkan kan, ramai yang nak tahu macam mana penghasilan lagu cover dakwah. So cuba Ustaz kongsikan macam mana proses dari pemilihan lagu, nak tukar lirik sampai dah jadi lagu cover dakwah. Senang ke susah ni? Nampak je senang. Ke macam mana? Senang. Oh, okay. Tak ada, yang susahnya ialah nak pilih lagu apa. Oh, betul. Sebab saya jenis bukan dengar lagu sangat kan. Tapi kalau ada lagu tu tengah viral, disebut-sebut oleh ramai orang, biasanya lagu yang tengah viral tu saya akan cover. Oh, tu tips dia. Kalau lagu viral tu lirik dia tak elok. Oh. So tak elok tu janganlah fikir lirik lucah je. Lirik cinta-cintun yang lara-lara pun kira bagi saya tak soleh juga kan. So bila dah ada lagu viral, dan bila saya tanya penyanyi yang saya nak nyanyi tu, diorang okey untuk nyanyikan lagu tu, so saya ubah lirik lah. Biasa proses ubah lirik ni kejap je sebenarnya. Yang susahnya ialah nak cari mood tu. Mood? Nak cari mood. Mood nak buat lah? Mood nak buat. Dia kalau dah ada mood, duduk, fokus, sejam dah siap lirik. Laju Tapi kalau tak ada mood, sebulan, 2 bulan. Oh, satu lagu? Sebab tak ada mood, sebab tak fikir. Oh, betul. Tapi kalau fokus, sekejap je boleh. Idea tu muncul juga. So cabarannya ialah nak cari mood. Faham. Sama lah macam menulis. Betul. Nak tulis buku senang je kan. Nak cari mood menulis tu, ya Allah susah yang. Faham. Nak cari mood menulis sama lah macam nak orang kata apa, cabaran dalam berdakwah lah. Sama lah content creator kan. Betul. Nak buat content nak. Weh, sakit lah. Tapi senang je. Senang je. Nak cari mood tu susah. Cari mood buat content, betul. Yelah, orang tengok kita kat content tu senyum-senyum. Orang tak tahu apa ujian yang kita kena hadapi time tu. Betul. So nak bangkit daripada ujian tu, nak buat konten, nak senyum power ramai weh. Susah, dia tak semudah yang disangka. Betul. Lagilah kalau hari-hari kita buat konten, kita mazab kan. Okay, pada anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan betul-betul grill Ustaz Anin kejap lagi. Kita drill dia sampailah kita tahu isi-isi dia. Kembali selepas ini insyaAllah. Podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiah Sentak. Saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menuai hasil sedekah kita di akhirat nanti melalui kempen Tajaan Barangan Basah bersama Yayasan Izi Prihatin. Besar pahala bila kita bersedekah, lebih-lebih lagi memberi makan kepada anak yatim. Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sedekahlah berapa yang kita mampu, RM10 ke, RM20, RM50 ke, terpulang. Yang penting dengan sedekah kita harapkan rezeki kita diberkati dan rasa cukup dengan keberkatan kita, berkongsi rezeki. Anda boleh bank in ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah. Alright, Alhamdulillah kita dah berehat seketiga tadi dan insyaAllah Ustaz ni kita nak sambung tentang cover dakwah inspirasi siapa. Jadi selain daripada Ustaz kata kan, cabaran untuk nak ada mood ataupun nak kata nak cari lagu, selain daripada dua tu, ada tak cabaran-cabaran lain dalam menciptai lirik-lirik dakwah tu Ustaz, yang Ustaz rasa? Dalam nak menghasilkan lagu cover ni, cabaran paling besar bagi saya sebenarnya duit. Sebab semua tu cost. And sebab setiap kali kita nak pilih lagu, ubah lirik, nak record, mixing, editing, mastering,
semua tu duit kan. So nak buat MV lagi apa semua, benda tu duit. So cabaran terbesar dalam nak buat benda ni bagi saya modal lah. Penghasilan satu. Modal duit tu. Tapi bagi saya benda ni perjuangan lah. Perjuangan. So saya tak rasa rugi lah. Walaupun mungkin dari satu sudut nampak macam tidak menguntungkan. Nampak je macam tak menguntungkan. Tapi bagi saya dia adalah satu, orang kata apa, Investment. hasil yang kita boleh nampak lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Faham. Tapi bagi saya hasil yang saya nak tu bukanlah duit sebenarnya. Okay. Tapi bila lagu-lagu yang kita buat tu Jadi siulan. menjadi siulan anak muda, anak muda berubah, itu lebih berharga daripada duit sebenarnya. InsyaAllah. Itulah antara tujuan utama Ustaz buat cover lagu ni. Betul, sebab saya dapat banyak luahan tau. Orang yang minat K-pop, minat Justin Bieber, minat One Direction, apa lagi yang obses. Diorang kata, Ustaz, saya nak tinggalkan lagu-lagu macam tu, tapi susah. Lagu-lagu tu sedap. Dan memang sedap pun. Dan saya tahu bukan mudah nak tinggalkan satu-satu lagu tu kan. Tapi bila saya cover lagu ni dengan muzik yang sama, melodi yang sama, kualiti yang sama, orang bila dengar lagu-lagu cover Terbiasa Tak Beri, orang dah tak dengar lagu asal lah. Okay, faham. Dia orang dah jumpa, okay, daripada aku dengar yang tu, baik aku dengar yang ni. Sama sedap, lirik bermanfaat, berubah. So itulah reason kenapa saya buat benda ni semua, sebab nak bagi alternatif untuk anak-anak muda berubah. Sebab kalau kita bagi ceramah, lagu yang ada unsur haram ni tak boleh dengar, ini haram, tu haram, tapi tak ada alternatif, tak macam mana. And so saya bagi tahu benda ni haram tu haram, pada masa sama berikan bagi alternatif. Faham. Okay. Jadi saya rasa antara reason terbesar yang boleh membuatkan method alternatif dakwah melalui lagu ni kekal sampai sekarang dia mungkin disebabkan Ustaz jumpa something yang orang kata relatable dengan kehidupan manusia. Macam lirik lagu dakwah sekarang Ustaz buat berkenaan dengan kehidupan, dosa kan. So sebenarnya lagu dakwah ni bukan untuk orang yang Islam saja. Betul. Non-Muslim pun dia merasakan benda tu kan. Betul. So related. Jadi itulah mungkin antara the big why lah kenapa Ustaz buat kan. Betul. Okay. Antara cover dakwah yang Ustaz dan TS buat, lagu mana yang paling the best Ustaz rasa? Kalau the best The best. kesemua 14 lagu The Faith tu saya suka lah. Faham. Bagi saya benda tu evergreen lah, yang saya takkan jumpa buat kali kedua lah setakat ini. Seterusnya antara yang lagu cover yang saya suka sebenarnya lagu susah. Top 3 lah, saya bagi top 3 lah. Boleh lah. First, Luahanku lah. Okay, top 3 Luahanku. Nombor 1 ni? Ini nombor 1. Nombor 1 top. Nombor 1 Luahanku. Okay, 1. Itu sampai sekarang lah saya dengar tu, saya menangis lah. Tak adalah menangis sebab lagu tu pasal diri saya sebenarnya. Okay. Pasal diri saya sendiri, apa struggle yang saya sedang lalui. Kedua, yang saya suka kalau lagu cover, Dengarilah. Okay. Lepas itu Versi Dakwah. Saya suka kat itu. Kedua. Yang ketiga, lagu Kembalilah, Love Yourself, Versi Dakwah. Okay, ingin. Ketiga-tiga lagu tu adalah tentang diri saya juga sebenarnya. Ustaz buat kan. Kalau ikutkan, Ustaz banyak cakap tentang buat lagu berkenaan dengan diri Ustaz kan. So mungkin antara tips untuk penghasilan lagu lirik cover dakwah ni memang kena relate dengan diri kita macam mana? Subjektif. Ada orang dia buat lirik berdasarkan apa yang dia sedang alami, ataupun apa yang kawan-kawan dia sedang alami, ataupun apa yang dia tengok, dia rasa aku perlu buat lagu something ni, tapi dia tegur melalui lagu. So benda ni subjektif lah. Kalau saya, majoritinya adalah tentang diri saya, apa yang saya sedang rasa. Kalau perasan, lirik-lirik lagu saya semuanya monolog. Perasan, betul Betul tak? Saya bukan orang yang puitis. Saya tak pandai bagi metafora dalam saya punya lirik. Kalau perasan, lirik saya semua aku, kau, aku. Contoh luahanku, Allah Tuhanku, aku ingin luahkan. Aku pernah dengar cerita. Apa lagi?
Semua lirik saya kalau perasan adalah monolog tentang aku dan kau. Kau tu sama ada sahabat kita, teman kita, ataupun sedang bermonolog dengan Allah SWT. Ya Allah, engkau lah Tuhanku. Sedang orang kata meluah perasaan pada Allah SWT. So bila saya dengar benda tu, saya tak fikir orang lain, fikir diri sini. Sebab tu orang yang dengar lagu-lagu Tarbiyah Sentap ni, lagu-lagu cover Tarbiyah Sentap ni, dia boleh relate. Sebab lagu tu tak attack orang lain. Oh, betul. Kalau kita dengar lagu yang attack orang lain, kita dengar je. Tapi kalau lagu tu tentang diri sendiri, sudah mudah sampai ke hati dah. Deep lah. Deep. Faham. Okay. Kalau Ustaz dah kata lagu tu, itu antara tips kena siapa yang nak jadi content creator yang bertukar lirik dakwah ke apa kan, nak menghasilkan lagu lirik baik-baik, boleh guna tips tadi. Ustaz, saya nak tanyalah, antara cover lagu agak-agak yang paling susah tapi berjaya dihasilkan sepanjang pengalaman cover lagu ni? Despacito antara yang paling susah. Saya rekod sampai subuh ni. Betul lah. Seharian rekod. Puasa tu. Tahun Ramadan. Sebab lagu tu dia punya backup complicated. Allah. Betul, setuju. Alih-alih lagu tu yang pergi jauh kan. Betul. Sekarang dah 3 point berapa juta dah. Lebih. Yang kedua antara lagu yang bagi saya agak mencabar ialah lagu On My Way. Atau Tune Band featuring dengan Ikut Fatana. Tajuk dia Menghantui. Sebab apa Ustaz? Itu kalau tak ada Ikut Fatana tu tak jadi lagu tu. Sebab lagu tu tinggi. Oh ya, betul. Lepas tu ada part rap dan sebagainya. So dia agak mencabar. Tapi lepas siap tu, itu antara bagi saya yang saya puas hati lah. Lega lah. Puas hati. Saya dengar pun susah kan. Tinggi betul, nyaring kan. Tapi Alhamdulillah puas hati. Masya Allah. Okay. So antara lagu cover paling susah, Dengarilah dengan Menghantui. On My Way versi dakwah. Dua benda ni memang betul lah. Kalau dengar balik boleh search YouTube Tarbiyah Sentap. Ada lagi? InsyaAllah cuba boleh tengok ni. Boleh tengok lah dekat YouTube. Okay, InsyaAllah. Okay, sebelum kita rehat, saya nak tanyalah, macam mana Ustaz melihat konsep cover versi dakwah ni dapat membantu penyebaran dakwah lebih luas? Sebab apa? Saya highlightkan, orang selalu dengar lagu, kadang dia akan suka artis tu juga. So macam mana Ustaz boleh memastikan penyebaran dakwah tu melalui lagu ni berhasil sebenarnya? Pertama sekali saya akan pastikan penyanyi yang saya ambil tu penyanyi yang bukan sekadar menyanyi. Tapi dia tunjukkan sekali real life dia adalah seperti apa yang dia nyanyi. Faham? Maknanya saya nak melahirkan penyanyi yang baik lah. Bukan sekadar nyanyi lagu-lagu dakwah, tapi perwatakan dia tu pun perwatakan yang menggambarkan dakwah yang dia bawa dalam lagu tu. Sebab orang tak terkesan dengan apa yang kita cakap, orang akan terkesan dengan apa yang kita buat. So tu first kali lah saya akan pastikan. Kalau ada mana-mana artis saya yang macam dah lari sikit ke apa, kalau perasan lah saya biasa tegur. Betul tak? Saya memang akan tegur. Dan yang kedua, bagi saya pentingnya dakwah melalui lagu ni, kalau perasan Islam datang ke tanah Melayu pun melalui seni juga. Perasan tak? Betul? Kalau kita belajar sejarahan. So manusia ni memang tak boleh lari lah daripada seni. Tapi macam mana kita gunakan seni tu sebagai alat untuk kita mengajak manusia pada Allah SWT. Ramai yang berubah sebenarnya. Sebab ada orang, kita kena terima hakikat. Ada orang tak suka dengan ceramah. Ada orang suka baca buku. Betul? Ada orang tak suka baca buku. Ada orang suka dengar lagu. Ada orang tak suka dengar lagu, dia suka tengok movie. So sebab tu kita kena gerakkan dakwah dengan segala jalan yang ada. Yang pandai berceramah, ceramah. Yang pandai tulis buku. Yang pandai buat lagu dakwah. Pandai buat movie dakwah. Content creator, jadi content creator dakwah. Gunakan segala bakat yang kita ada untuk ajak manusia pada Allah SWT. InsyaAllah dia akan memberi impak yang besar pada masyarakat. InsyaAllah. Jadi seperti mana yang Ustaz sebut, saya ikut balik. Kalau ikutkanlah kan, berkesan sebenarnya. Dan kalau boleh, pelbagai jalan dakwah ni, kita selagi boleh masuk, kita masuk. Sebab lain orang lain cita rasa dia kan. Lain orang kata pendekatan dia dalam mencari kebaikan. Kadang dia punya circle kebaikan dekat situ. So kita perlulah masuk juga dengan dia. Tapi
Ada kuasa, sebarkanlah benda baik-baik. Betul. Baik. Ustaz, sebelum saya masuk soalan seterusnya, dan kejap lagi kita akan ada game. Tapi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini insyaAllah. Sahabat semua, ini yang terjadi akibat barangan makanan semakin mahal sehingga kita tak mampu menampung anak-anak yatim yang terlalu ramai. Kos tanggungan pun semakin bertambah dan membuatkan pusat pelindungan anak yatim terpaksa mencatu makanan mereka untuk menampung kos pengurusan operasi. Sekarang ini, Yayasan Izi Prihatin menjalankan kempen tajaan barangan basah bagi 5 buah rumah anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin. Sasaran 5 rumah anak yatim ini akan mendapat bantuan bekalan makanan secara konsisten setiap bulan. Itu peranan mereka. Anda boleh bersama membantu dengan menyalurkan sumbangan ke nombor akaun yang tertera. Jangan lepaskan peluang bersedekah kerana sedekah itu banyak pahalanya. Tak kisah berapa jumlah sedekah kita sekalipun, yang penting ikhlas dan moga ianya membantu kita di akhirat sana. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Okey, kembali kita bersama dalam podcast Borak Tarbiyah bersama dengan Ustaz Adnan Roslan atau dikenali Ustaz Backflip Ustaz sekarang Macam-macam lah kalau kat TikTok kan. Ustaz Meme, Ustaz Backflip, Ustaz Mitos. Tapi insyaAllah Ustaz Adnan Roslan ni memang bagi saya lah, saya pernah ikut talk beliau, memang ramai anak muda kenal, kebanyakannya daripada sosial media juga Ustaz kan. Alhamdulillah. Jadi sambung soalan seterusnya. Sekarang ni Ustaz, banyak cover dakwah dah hilang dekat YouTube. Ni ramai yang tanya lah sebenarnya kan. So cuba Ustaz share kenapa sebenarnya. Ramai tanya kenapa dekat YouTube Tarbiyah Sentap lagu cover dakwah ni dah hilang kan? Dah hilang. Lagu The Faith semua dah hilang. Semua lah, hampir semua lagu dah hilang. Kenapa? Saya boleh cakap ada orang kata apa, masalah teknikal lah. Masalah teknikal yang menyebabkan kami terpaksa archive kan semua lagu-lagu cover yang kami pernah sekali archive kan. Sekiranya masalah teknikal itu telah selesai, InsyaAllah akan keluar balik, unarchive balik. Macam tu lah guys. Siapa yang tanya, jangan segan untuk bertanya sebenarnya kan. Tapi insyaAllah Ustaz ni akan jawab. So bukanlah dia delete ke apa, dia archive sahaja. Okey, dapat jawapan kan. Soalan seterusnya, tadi kata ada game. Relax dulu Ustaz. Sebab game ni kita akan betul-betul cocok Ustaz ni. Korang relax dulu, okey? Wow. So setakat ni Ustaz, ada tak lagu yang akan dikeluarkan lagi atau akan datang lagu cover? Saya nak, cuma buat masa ni fokus single. Saya kena selesaikan dulu masalah teknikal tu. Oh yang tu, alright. Selepas dah selesai semua benda tu, baru kami akan gencarkan balik lah buat lagu-lagu cover di YouTube. Buat masa ni yang kami buat hanyalah di cover Sosial media. Di sosial media saja. Tak cover lagu tu secara full. Masya Allah. Okey. So maksud dia memang kalau ikutkan sekarang ni selesai je masalah teknikal, kita akan gencarkan balik InsyaAllah. Kemudian sekarang ni boleh fokus kepada sosial media dengan talent-talent Tarbiyah Sentap yang ada. Contohnya Ani Muhai, Rabita, One Path, Syed Salahuddin. Kan? InsyaAllah boleh tengok IG dekat IG diorang lah. Okey. Soalan seterusnya Ustaz. Ini daripada netizen. Tak ada lagu lain ke? Asyik cover je. Tak ada modal lah tu. Saya dengar Ustaz, panas Ustaz. So, apa pandangan tentang komen netizen? Macam mana Ustaz handle? Ada orang kata Tarbiyah Sentap ni kerja cover-cover lagu je. Buatlah lagu sendiri. Betul. Nampak sangat dia tak follow Tarbiyah Sentap. And sebenarnya Tarbiyah Sentap dah buat lagu sendiri lagi banyak daripada lagu cover. And di kala zaman sekarang ni kat Malaysia ni tak ramai artis yang buat album. Tarbiyah Sentap dah buat 6 album. Ramai. Banyak. Satu album 12 lagu. Banyak. 15 lagu. Dan selain album, kami dah terbitkan banyak juga single. So kepada mereka-mereka yang cakap macam ni, saya jemputlah datang ke YouTube Tarbiyah Sentap. Dengarlah lagu-lagu single yang kami hasilkan. Dengarlah album-album kami di Spotify, daripada Rabita ada, daripada Anik ada, daripada Syed Salahuddin, One Path dan sebagainya. 7 album lah sebenarnya. 7? Banyak ada tu. Album Fetia 1, album Rabita 3. 4 dah. Album The Truth 1, 5, album Arif 2, 7. Album bacaan Quran Anik 8. Banyak. Jangan segan-segan untuk masuklah ke YouTube Tarbiyah Sentap. Memang ada lah. Dan jadikan playlist supaya apa, kita tak lari lah buka YouTube ke apa, kita nampak. Anda boleh dengar lah.
Okay, terima kasih Ustaz. So kalau ikutkan, setakat ni apa impak yang Ustaz nampak dari cover versi dakwah pada masyarakat? Impak yang paling saya puas hati ialah bila orang dah tak dengar lagu lawa. Dan sebab bagi saya nak berubah ni, dia perlukan satu ekosistem. Apa yang dia baca, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, bersama siapa dia kawan. And so bayangkan bila dia dah berkawan dengan orang yang baik, tapi dia still dengar, baca, tengok benda tak elok, dia susah nak istiqamah dalam perubahan. Ataupun dia dah dengar benda baik, tapi dia berkawan dengan orang yang salah, pun dia susah nak istiqamah dalam perubahan. Tapi bila kita ada ekosistem tu, ada kawan yang baik, pada masa sama Tarbiyah Serentak provide buku-buku yang baik, pada masa sama Tarbiyah Serentak provide lagu-lagu yang baik, pada masa sama Tarbiyah Serentak provide video-video dakwah, konten-konten yang baik. So bila apa yang mereka tengok, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, dan dengan siapa mereka berkawan, benda tu akan membuatkan seseorang tu mudah untuk istiqamah dalam perubahan, dan akhirnya mereka mengamalkan cara hidup Islam lah. Itu yang saya punya impian lah. Dan saya suka tekankan, lagu ni, nasyid yang kita buat ni, lagu-lagu dakwah yang saya buat ni, bukan sekadar untuk hiburan. Kalau korang dengar lagu nasyid ni, lagu dakwah ni takat untuk berhibur, rugi lah. Betul tak? Tapi sejauh mana bila kita dengar benda tu, kita dapat menjadi orang yang lebih baik. InsyaAllah. Baik. Saya rekod balik. Sebenarnya Ustaz, saya pun baru tahu benda tu. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, apa yang kita baca, sebenarnya kalau benda ni dijaga, kita akan mudah untuk istiqamah dalam perubahan. Dan sebenarnya tak ramai orang yang tahu dan terima. Tapi saya boleh akui sebenarnya benda tu betul. Dan bila kita dah terdedah dengan circle yang positif, sebenarnya pilih kawan yang baik-baik, sememangnya mudah untuk berubah. Walaupun ada ujian dari rintangan yang melanda, tapi kita still berada dalam circle yang baik tu. InsyaAllah. Jadilah orang kata apa, insan yang berada pada circle yang baik tu. Doakan saya juga Ustaz. InsyaAllah. Okey, setakat ni Ustaz, ada tak beza dakwah dengan lagu versus dakwah dengan penulisan atau ceramah? Cuba Ustaz kongsikan. Kalau ceramah, kita bercakap apa yang kita nak cakap lah. 2 jam. Dan panjang lah. Ceramah 2 jam. Kita boleh cakap segala message yang kita nak sampaikan tu. Kita boleh cerita dengan detail sampai masyarakat faham. Tulis buku pula, satu buku 200-300 muka surat. So segala benda yang kita nak sampaikan tu, kita boleh tulis puas-puas lah dalam buku tu, supaya bila orang baca tu, orang boleh faham tanpa sembarang salah faham. Tapi buat lagu ni, kita nak sampaikan message yang jelas hanya dengan berapa baris lirik. Uish, itu mencabar. Susah. Aduh. So kita kena pandai kompreskan message yang kita nak sampaikan dengan ayat yang ringkas. Tapi kalau perasan, itu kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW antara kelebihannya ialah dia cakap benda simple, ringkas, tapi padatnya message. Contohnya, Nabi kata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Siapa yang tak malu, buat apa yang kau suka. Satu baris itu. Tapi ulama sampai ada buat kitab tebal untuk syarah ayat tu. And innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis yang ringkas, tapi bila syarah banyak, boleh berjilid-jilid kitab pasal niat sahaja. Itu kelebihan Nabi SAW. So dalam buat lirik ni, cabarannya itulah. Macam mana nak bagi ayat yang ringkas dalam beberapa baris, tapi bila orang mendengar tu, message tu clear. Message tu sampai jelas, tak berselindung. Itu cabaran dia. Cabaran buat orang kata apa, dakwah melalui lagu lah. Kita nak kena kompreskan ayat tu menjadi ayat yang ringkas supaya sampai pada telinga pendengar. Oh betul-betul susah Ustaz. Tapi macam mana sebagai pembuat lagu, macam mana ini? Benda ni bakat lah. Bakat ya. Ada orang bakat dia berlakon, ada orang bakat dia menyanyi, ada orang bakat dia tulis lirik, ada orang bakat dia tulis buku, ada orang bakat dia memasak, ada orang bakat dia buat video. Betul-betul. So seperti mana saya pun tak faham macam mana orang boleh masak. Oh ya. Macam cara resepi dia buat. Jadi pula tu. Kadang-kadang kita tiru resepi dia pun tak jadi. Macam mana orang ni boleh berlakon, punya susah nak berlakon. Macam mana orang ni boleh edit video complicated, coloring lah bagai semua kan. Dan bila saya tanya orang tu,
orang tu akan tanya balik, macam mana kau buat lagu So akhirnya benda ni kelebihan masing-masing, dan gunakanlah kelebihan yang kita ada tu untuk benda baik. Masya Allah. Ingat semua ini adalah juga pinjaman Allah SWT kan. So antara kelebihan ni kita perlu jadi orang kata saling memupuk antara satu sama lain lah. Kita kerjasama. Sebab kita bukannya pandai semua, betul tak? Betul. Dan Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. So sebelum kita sambung pada soalan seterusnya, kita akan ada game dan insyaAllah kembali selepas ini bersama dengan Muhai dan juga Ustaz Anin Roslan. Lihat seketika. Ada perkara yang anda hajatkan, nak mudah urusan. Antara tipsnya ialah bersedekah. Ramai yang ambil mudah perkara ni. Tapi hakikat sedekah itu sebenarnya memudahkan urusan seseorang. Sekiranya ada di antara kita yang berhajat, insya-Allah akan termakbul asbab sedekah kita. Yang paling best, sedekahlah kepada anak yatim kerana Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Bahkan jarak antara kita dengan Nabi SAW seperti 2 jari sahaja di syurga nanti. Jom berkongsi rezeki, bersedekah dengan memberi makan anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin melalui kempen tajaan barangan basah. Yayasan Izi Prihatin menjaga 5 buah pusat jagaan anak yatim dengan menyediakan bekalan makanan setiap bulan. Antara rumah anak yatim terlibat ialah Rumah Anak Yatim Tasawur Islam Perak dan juga Rumah Anak Yatim dan Asnaf Teratak Umi, Taman Melewar Batu Caves. Antara barangan dapur yang diagihkan ialah ayam, ikan, daging, telur, sayur, beras dan lain-lain. Jangan lepaskan peluang untuk bersedekah. Semoga dengan sedikit sumbangan kita ni, ia mampu memberi harapan buat anak-anak yatim dan asnaf yang diuji. Bahkan ini antara ladang pahala untuk kita tuai di akhirat nanti. Jom kita berkongsi rezeki. Kalau bukan sekarang, bila lagi tuan-tuan? Klik link di bawah atau bank in ke nombor akaun yang tertera. Sedekahlah semampu kita. Kembali kita lagi bersama dengan saya Adi Wahai sebagai hos anda dalam podcast Borak Tarbiyah. Bersama juga hari ini bersama panel Ustaz Anin Roslan. Ustaz Anin Roslan kita ada game Ustaz. Game ni sama seperti episod yang lepas dan saya siapkan set soalan mengenai peribadi dan mungkin kita nak tahu lebih lanjut mengenai Ustaz Anin Roslan. Sebab ramai nak kenal Ustaz Anin ni kan. Jadi kita ada 2 soalan yang perlu Ustaz pilih dan Ustaz pilih dulu satu soalan dan jawab insya-Allah. Okey, bismillah. Soalan dia, apa perkara ataupun karakter anda yang sama dengan ayah dan ibu anda? Ni saya pun nak tahu Ustaz. Sebab tadi baru jumpa tau. Karakter Karakter, sifat lah. Kalau dengan persamaan saya dengan mak saya ialah kami ni happy go lucky. Mak Kita orang ni suka buat orang happy. Mana-mana kita orang pergi, kita orang suka ceriakan keadaan dan suasana kat tempat tu. Suka buat, orang kata buat havoc untuk melihat orang tersenyum. Dan kita orang sangat suka bantu orang itu antara saya dengan mak saya, memang sebiji lah benda tu. Suka tolong orang. Kalau ada kawan susah, kita rasa bertanggungjawab nak tolong kawan tu. Itu memang saya dapat daripada mak saya. Daripada ayah saya pula, apa persamaan saya dengan ayah saya, karakter ialah sebenarnya lah bakat menulis saya ni daripada bapak saya. Bapak saya adalah seorang daripada sekolah, dia buat sajak daripada sekolah. Sajak dia tu masuk surat khabar. Pantun-pantun dia pernah masuk surat khabar. Dan saya suka baca penulisan ayah saya sebenarnya. Sebelum saya jadi penulis, ayah saya bercita-cita nak jadi penulis juga. Dia dah ada tulis buku. Saya baca, saya suka gila buku dia. Tapi dia tak ada kan, saya yang jadi penulis. Bukan ayah saya. Tapi sebab ayah saya dah tak ada masa nak menulis. Sebab dia dah urus benda lain yang lebih besar. Betul. Tapi bakat menulis tu sebenarnya datang daripada ayah lah. Datang daripada ayah. Tulis lirik pun sebenarnya datang dari ayah saya juga. Ayah saya pun seorang penulis lirik yang bagus. Betul. Saya dah nampak tau satu lirik tapi bahasa Inggeris kan. Semua lagu-lagu Labbaik Allah, Haji tulis. Ayah saya tulis banyak. Banyak yang ayah saya. Itulah persamaan antara saya dengan mak saya dan ayah saya. Masya-Allah. Orang kata apa? Saya pun baru jumpa sebenarnya
mak dengan ayah Ustaz Anin. Ya, betul. Betul, saya pun nampak benda tu. Dan okey, alhamdulillah. Senang sangat lah soalan. Saya kena cong dulu, Ustaz. Okey. Kita cuba bagi soalan yang deep lah. Kita cuba. Tolonglah keluar satu. Kita nak tahu ni kan. Okey, bismillah. Sekali soalan sama kan. Okey. Okey, ni best. Soalan dia, antara mencintai atau dicintai, yang mana satu pilihan anda dan kenapa? Saya pilih untuk mencintai. Okey. Sebab mencintai itu pilihan kita. Dicintai itu bukan pilihan kita. Kita tak boleh kawal orang. Okey. Betul tak? So, kadang-kadang kita ni selalu nak diserve oleh orang lain. Bila orang tak serve kita seperti mana yang kita expect, kita kecewa, kita sedih, kita down, kita marah. Tapi kenapa kita tak pilih untuk serve orang? Kenapa kita memilih untuk diserve? Bagi saya, kunci bahagia ialah tunaikan hak tanpa menuntut hak. Yang penting kita tunaikan hak kita. Kita mencintai, kita bagi Berkorban. bantuan, kita berkorban untuk dia, kita doakan dia. Tapi kalau dia balas dengan najis sekalipun, itu bukan pilihan kita, itu pilihan dia. Yang penting kita Perlu memberi. tunaikan hak kita. Orang nak tunaikan hak pada kita ke tak, itu belakang cerita. Tapi saya berpegang pada satu benda lah. Bila kita buat baik pada orang, kalau kita mengharapkan balasan yang baik daripada orang tu, kita akan kecewa. Betul. So, kalau nak bahagia, kita buat je baik. Kita tak mengharapkan pembalasan manusia tu. Kita mengharapkan Allah yang balas. So, insyaAllah kita akan sentiasa happy buat baik walaupun dibalas dengan benda yang tak baik. So, dalam arti kata lain, kita tidak mengharapkan balasan pada manusia lah. Betul lah. Saya rasa benda tu lebih selamat untuk menenangkan jiwa kan. Kalau kita asyik-asyik mengharapkan balasan, kita akan sakit. Betul. Atas benda yang kita dah bagi pada dia dan kita mengharapkan dia balas pada yang sama. Betul. Okey, baik. Okey. So, itulah sedikit kita boleh tanya Ustaz Anin dengan lebih dekat. Dan insyaAllah kita mungkin cuba satu lagi lah soalan. Kejap lagi, jelas Boleh. Okey, Ustaz sambung. Soalan mengenai cover dakwah, inspirasi siapa? Mungkin adakah Ustaz ada pasang hasrat atau maybe harapan untuk lagu-lagu dakwah ni dalam masa 5 tahun? Saya punya plan sebenarnya dalam Tarbiyah Sentap Records ni ialah saya nak jadi macam Awakening Records. Okey. Kita tahu Awakening Records ni sekarang ni saya boleh cakap satu-satunya label nasyid yang dikenal di satu dunia. Yang telah melahirkan banyak artis-artis nasyid yang juga dikenal di satu dunia. Di bawah Awakening pernah terlahirnya Sami Yusof, Mahizin, Hamzah Namira, Haris Nji, Masud Urtis, Humud Khadir. Begini. So banyak artis-artis yang daripada orang tak kenal yang Awakening bangunkan dan akhirnya menjadi dikenal di satu dunia, dan lagu-lagu nasyid keluaran Awakening ni menjadi siulan di seluruh negara Islam. Dan benda tu yang saya target. Tarbiyah Sentap Records satu hari nanti jadi sebesar Awakening worldwide, menghasilkan lagu-lagu dakwah yang contemporary, yang kena dengan jiwa anak muda, yang liriknya menyentuh perasaan. Dan mungkin nak ke arah tu makan masa, makan modal, banyak pengorbanan yang perlu dilakukan, akan ada banyak cabaran. Tapi itu saya punya target lah. Saya doa moga Allah kurniakan target tu. Sebab tu kalau perasan Tarbiyah Sentap, di bawah Tarbiyah Sentap Records ada banyak artis. Ada Rabitah. Ini yang daripada awal ada Rabitah, ada The Faith, ada One Path, ada Syed Salahuddin, ada Anik Muhai, ada The Truth, ada Arif, ada Fetia. Ada tak yang saya tinggal? Yang ni projek ada Autotune Band. betul. Basically ada 9 artis yang pernah Tarbiyah Sentap lahirkan. Cuma sekarang yang masih berada dalam kontrak ada 4 artis lah. One Path, Anik Muhai, Rabitah, Syed Salahuddin. Dan mungkin lepas ni akan ada banyak lagi yang kami sign kontrak dan sebagainya. Dan yes, buat masa ini Tarbiyah Sentap Records masih belum mencapai tahap Awakening Records tu lah. Masih jauh lagi, ibarat langit dan bumi. Tapi saya yakin suatu hari nanti insyaAllah
Allah akan realisasikan impian saya tu, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Setaraf Awakening Records. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah, kalau semua nak tahu, saya sebagai saksi bila pergi top di sekolah-sekolah menengah khususnya, dan IPT sekarang ni, sepanjang 2012 tak kan? Sampai 2023, ramai anak muda yang kenal tarbiyah sentap ni sebenarnya, khususnya sekolah-sekolah agama. Terima kasih sebab tarbiyah sentap juga sudah menanamkan satu benih yang sedang disemai dan telah sebenarnya dituai. Sebab itulah ramai dah mengenali lagu tarbiyah sentap daripada The Face dulu sampailah sekarang, Ustaz. Hebat betul. Alhamdulillah. Sebut pasal TS punya talent banyak sangat, Ustaz. Ada 9. Ustaz mesti dah orang kata dah kenal lah setiap seorang punya perangai kan. So saya nak tanya je lah kan, kalau you guys pun nak tahu kan, dalam semua talent TS ni, siapa yang paling Ustaz sayang? Ini semua live saya nak tanya lah. Jujur Ustaz, kontroversi ni. Saya memilih untuk mencintai diri sendiri lah. Tak boleh, dia kena pilih Ustaz, talent. Okay, top 3 lah. Top 3 kan. Top 3 yang Ustaz rasa macam tak kira Ustaz bahaya kan? Tak boleh lah, sebab semua sedap sebenarnya. Betul lah. Semua ada kelebihan masing-masing. Tak guna punya soalan. Sedap ke sayang? Dua. Siapa sayang saya? Saya sayang semua. Okay, dia macam ni. Saya sayang semua. Tapi siapa yang tak sayang saya tu, nak buat macam mana kan? Macam mencintai dia, cintai lah. Betul lah. Itulah Ustaz. Kalau kita sebut pasal talent ni macam ni lah. Betul. Okay. Ada tak Ustaz, genre paling susah nak tukar ke versi dakwah? Kalau ada, kenapa? Sebab kita dah macam-macam genre dah kita cuba kan. Bagi saya, genre paling susah nak tukar ke versi dakwah ni K-pop lah. Betul. Saya setuju yang tu. Sebab lagu diorang rancak. Lepas tu selalunya high note. Lepas tu ada rap pula. A bit complicated lah. Lagu K-pop. Lepas tu kadang-kadang muzik diorang tu tak kena pula dengan lirik yang kita nak buat. Perasan? Nak buat lirik ketuhanan, tapi muzik rancak macam tu. So dia a bit contradict. So macam mana nak selaraskan benda tu, lirik lah. Tu yang susah. Sebab tu saya jarang cover lagu K-pop. Kalau perasan. Tapi lagu K-pop yang mana yang kita dah cover, yang dah berjaya? Banyak lagu BTS, Miracle in December, EXO. Lepas tu Fake Love BTS. Lepas tu lagu Mic Drop BTS. Lagu Blackpink pun kita ada cover. Betul. So ada lagu apa? Lee Hee, Crush, Beautiful Love. Banyak. Adalah beberapa. InsyaAllah. Okay. So saya pun setuju kalau Ustaz kata lagu K-pop susah disebabkan melodi dia kot. Satu hal, melodi, music dia kan. Dan ada rap lagi. Susah. Nak cari artis pula yang boleh nyanyi tu bukan senang kan. InsyaAllah. Tapi kalau Anik Wahai tu mesti okey kan. Gurau okey. Tolong kan jadikan siapa yang tu Soalan yang seterusnya Ustaz, sebelum kita nak end kan, sebelum saya nak teroka lagi Ustaz Anin dekat sini, kalau kita tengok lirik Ustaz Anin, actually memang tepat kena dekat hati. Contohnya Ustaz, saya cakap lagu Luahanku sebagai contoh, tapi saya paling suka lagu Tuhan Tolonglah Aku. Jujur cakap, saya dengar memang saya sebab dari sudut verse, chorus dia, dia macam lebih banyak mendoakan dan bercakap pada diri kita untuk muhasabah. So umpama you nyanyi tu, you akan rasa macam reflect pada diri kita sendiri kan. Jadi macam mana Ustaz kekalkan style lirik ni? Dah lah banyak lagu kan, sampai orang boleh terasa setiap lagu pula tu ada tahajud dulu ke malam tu doa. Macam saya cakap, saya banyak buat lirik tentang diri sendiri lah. So kalau ada benda yang saya tengah sedih tu, saya selalu luahkan dalam lirik. Dulu time saya exam, time sekolah lah, saya biasanya kalau exam tu 2 jam, saya biasa sejam suku macam tu dah siap jawab. So baki 45 minit tu kalau saya tak boleh nak keluar, sebab kadang dia suruh habis waktu baru boleh keluar kan. Apa saya buat? Dekat belakang kertas exam tu saya akan buat lirik. Saya akan meluah banyak. So yang best tu cikgu support tu. Cikgu bagi markah kat exam saya kan. Pada masa sama cikgu bagi markah kat lirik saya tu. Ada cikgu tu dia tulis, saya suka lirik awak. Macam tu kan. So terharu lah juga. Tapi memang saya suka meluahkan apa yang saya rasa dalam lirik.
lagu-lagu saya lah. Tapi satu fakta yang mungkin ramai tak tahu, sebenarnya dalam Tarbiyah Sentap ni bukan saya seorang komposer. Basically ada 2 orang komposer utama lah. Saya dan juga Akmal Mustafa. Dan saya boleh cakap lirik lagu Akmal Mustafa ni jauh lagi power lah daripada saya. Kebanyakan single-single Tarbiyah Sentap Akmal hawanya. Di belakang tabir ke apa? Di belakang tabir. Dia yang buat lirik. Saya banyak untuk lagu-lagu cover. Lagu-lagu cover dakwah ni saya buat. Tapi untuk single, majority 90% adalah daripada Akmal Mustafa. Tapi sekarang alhamdulillah Allah bagi rezeki ada seorang lagi komposer yang baru bersama kami lah. Anik Muhai. Setakat ni Anik dah buat banyak juga. Lagu Kun Kawian tu Anik buat ni. Anik buat melodi kan. Saya bantu liriknya sikit-sikit. Ini tak ada speak kan? Tak ada speak. So kita doakanlah Anik dikurniakan ilham-ilham yang power untuk buatkan banyak lagi lagu-lagu yang bermanfaat, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. So kalau ikutkan tadi saya rekod Ustaz lebih banyak menggunakan monolog untuk muhasabah diri, dan itulah yang membuatkan orang lain pun terasa sama. Ada beza saya dengan Akmal. Ya. Saya punya lirik adalah monolog. Straight to the point. Lirik Akmal adalah metafora. Kiasan lah. Kiasan. Orang yang minat bahasa-bahasa puitis akan jatuh cinta dengan lirik Akmal. Itu yang sekiranya dosa yang ku punya aromanya. Akmal buat. Wih. Pak chorus direct memang sakit lah. Tuhan tolonglah aku. Tutuplah salah aku. Itu saya. Lagu Tuhan tolonglah aku ni 50-50. Ada lagu saya buat, lirik saya buat, ada Akmal buat. Masya Allah. Itulah bila gabungan jadilah rap dan juga metafora cantik dekat situ. Baik, terima kasih Ustaz Anin. Jadi buat para pendengar, penonton podcast Borak Tarbiyah di luar sana, saya nak bagi tahu yang you guys lah. Jujur cakap lah, Ustaz Anin Roslan ni antara orang yang individu yang tak berhenti-henti untuk cuba macam-macam alternatif dalam dakwah. Dan insyaAllah kita akan ada propaganda dakwah lagi kan? InsyaAllah. Kita akan ada macam-macam lagi untuk menyantuni anak muda dan masyarakat. Betul, dan masyarakat, insyaAllah. Okay, soalan yang boleh sikit ya? Boleh. Dalam konteks hiburan dalam Islam, mungkin Ustaz boleh nasihatkan untuk luar sana, masyarakat luar sana, apa yang paling penting untuk kita jaga sebenarnya? Okay, pertama sekali kita kena faham hukum muzik itu sendiri. Ada 2 pandangan yang muktabar lah. Majoriti kata muzik tu haram. Yang kedua mengatakan muzik tu harus bersyarat. 2 pandangan lah. 2 pandangan. Saya yang kata haram secara total, kecuali percussion. Ada yang kata harus bersyarat. So kepada yang mengambil pandangan haram, lebih selamat lah sebenarnya. Tapi kepada yang nak mengambil pandangan harus, pastikan jangan ambil harus tu je, tapi bersyarat. Saya nampak banyak orang yang dia mengambil pandangan muzik tu harus, menyanyi tu harus, tapi dia abaikan syarat-syarat. Contohnya dia buat lagu yang liriknya tak elok, muzik video pun ada yang tak tutup aurat, pergaulan bebas sini sana, lirik tu tak ada membawa apa-apa manfaat pun, buat orang yang lagi depres, buat orang lagi galau, kan? Rosak. So kalau korang nak mengambil pandangan muzik itu harus ikut syarat-syaratnya. Apakah syarat-syaratnya? Pastikan di dalam lirik yang kita nak nyanyi tu tiada unsur-unsur haram. Tak ada unsur yang boleh mendorong pada pergaulan bebas. Pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, menari-nari, terginja-ginja, aurat didedahkan, syirik, LGBT, arak, apa-apalah unsur-unsur haram, pastikan tiada. Pastikan clean. Baru muzik itu menjadi harus. So itu nasihat saya kepada semua pencinta muzik di tanah air kita dan di seluruh dunia. Kalau korang rasa korang tak mampu melawan diri korang, which is bila korang dengar lagu, korang susah untuk nak memilih lagu-lagu yang halal, kan? Korang susah nak ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik ambil pandangan muzik tu haram je. Faham. Okay. Itulah pesanan daripada Ustaz Anin semua. Dan saya dapat lagi satu soalan. Yang soalan ni dapat daripada DM kan. Orang datang dekat Pesta Buku, dia tanya Ustaz, macam mana kalau nak jadi artis bawa TS ni Ustaz? Ramai saya pergi sekolah-sekolah, ramai tanya macam mana nak jadi artis Tarbiyah Sentap Records, macam mana nak jadi penyanyi di bawah Tarbiyah Sentap. Sebenarnya hampir semua
artis yang berada di bawah Tarbiyah Sentap Records, semua adalah kawan saya. Contoh, Faith ya? Ada Faith. Kawan saya. Bermula dengan kawan saya kenal dia orang dekat sekolah, dan akhirnya daripada tu saya masa sembang buat Pramita, kawan sekolah saya. Betul. Fetia, kawan saya kat Mesir. Arif, dia terus anak buah usrah saya dulu. Autotumen, anak buah usrah saya dulu. Saya salah. Nakib usrah saya dulu. Kat Mesir kan. Faham. One pass sahaja yang betul-betul saya rekrut dalam keadaan saya tak kenal dia orang. Macam mana saya rekrut dia orang? Saya time tu memang saya buat scouting lah. Saya tengok Instagram dia orang, tengok dia orang ni budak-budak baik ni, suara sedap ni. So saya DM dia, berminat tak? Saya DM seorang-seorang. Seorang-seorang. InsyaAllah. Saya tanya seorang, lepas tu saya tanya, saya berminat dengan suara awak, saya nak bawa masuk Tarbiyah Sentap Records, saya nak buat team, tapi boleh cari lagi 3 orang tak? Suggest nama-nama. So diorang pun suggest. So bila saya tengok satu, Approve lah. saya ada 4 orang yang saya minat. Saya Google Meet dengan diorang. Dan diorang setuju. Kemudian tertumbuhlah One Path. So berbalik pada soalan, kalau ada orang yang berminat nak join Tarbiyah Sentap Records ni, macam mana? Kami tak buka. Sentap banyak. Kami tak buka. Okay. Tapi kami cari. Saya akan cari. So Jadilah orang yang dicari dengan cara buatlah konten. Betul tak? Serlahkanlah bakat anda di dalam konten-konten. Macam mana orang nak tahu suara kau sedap? Tapi bila buka Instagram kau tak nyanyi apa-apa. Serlahkan bakat anda. Tunjukkan bakat anda di media sosial, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Boleh jadi bila saya ternampak suara orang, macam sedap ni, ambil ya. Tengok baik juga, memenuhi kriteria yang saya nak, saya ambil ya. Faham. Itulah, nasib baiklah tadi Ustaz kata tak buka, tapi dia bagilah ciri-ciri dia. Buatlah konten. Ni macam dia hala ke sini pula Ustaz. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Nur Roslan. Dan insyaAllah sedikit kata-kata akhir Ustaz untuk penonton luar sana. Akhir. Kata-kata akhir, pilihlah hiburan yang halal. Janganlah pilih hiburan yang haram. Bab makanan, semangat kita kata babi haram. Tapi bab hiburan kita langgar halal haram. Fikir-fikirkanlah. Okay. Saya rasa memang hari ni terpukul Ustaz. Macam ada baseball ban pukul saya. Aduh. Okay. Terima kasih Ustaz Nur Roslan atas kesempatan dan ruang bicara di sini kan, perkongsian. Dan saya sebenarnya sangat beruntung tahu ada podcast bersama Ustaz Nin, dan kami di Tarbiyah Sentap juga memang kita provide hiburan alternatif dakwah melalui pelbagai cabang ataupun pelbagai jalan, dan insyaAllah moga berjaya, moga Tarbiyah Sentap berjaya, dan ramai lagi di luar sana dapat disuntik untuk berdakwah insyaAllah. Terima kasih Ustaz Nin. Dan insyaAllah semua kita jumpa di lain masa, episod yang lain bersama panel yang lain juga insyaAllah dalam podcast Borak Tarbiyah. Moga ramai lagi di luar sana dapat disuntik untuk berdakwah insyaAllah. Terima kasih Ustaz Nin. Dan insyaAllah semua kita jumpa di lain masa, episod yang lain bersama panel yang lain juga insyaAllah dalam podcast Borak Tarbiyah.